fitnah yang dilontarkan oleh Sanusi. Sanusi ini saudara ialah Menteri Besar PAS daripada negeri Kedah, Darul Aman. Hari ini Sanusi mengatakan bahawa kerajaan perpaduan antara BN, PH, GRS, GPS, Warisan, KDM dan juga Dua Bebas adalah merupakan kerajaan luar tabi'i. Alasannya dia kata ialah kerajaan ini telah mengangkat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri yang merupakan seorang kleptokrat kononnya, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu dengan Sanusi Abdullah, Sanusi Muhammad Noor, Menteri Besar PAS ini, sebelum dia menuduh orang lain ni sebagai luar tabi'i, dia tengok pada parti dia sendiri, Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni memang betul lah, tuan-tuan, tidak ada sebarang tuduhan di mahkamah. Tetapi persoalan dia, video yang melibatkan Azmin Ali itu terang lagi bersuluh. Kenapa sehingga hari ini tidak ada sebarang pertuduhan ke atas Azmin Ali, sedangkan Haziq, iaitu pasangan kepada Azmin Ali, sudah pun mengaku bahawa dialah pelakon dalam video seks luar tabi'i, seperti mana yang diungkapkan oleh Sanusi ini. Tapi ada tak pertuduhan? Bila tidak ada pertuduhan, dia dilindungi oleh Mahathir, kemudian dia dilindungi oleh Muhyiddin Yassin, memanglah dia tak jadi kluster mahkamah, tuan-tuan. Sama juga dengan Perogol Amah, dulu merupakan ahli DAP. Bila dia melompat menjadi bebas, memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin, sesedara kes mahkamah dia sedikit masa dulu tidak dapat berjalan dengan lancar. Sekarang sudah dijatuhkan hukuman lah, lepas desakan demi desakan, termasuklah desakan daripada UMNO sendiri yang meminta supaya Muhyiddin tidak terus melindungi Adun Tronoh ni. Begitu juga dengan beberapa orang yang berhadapan dengan kes mahkamah. Kita lihat Mustafa Muhammad, nama dia disebut bersama dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, disebut bersama dengan Mas Ermiati, disebut bersama dengan Tan Sri Syarif Samad. Tetapi kenapa Ahmad Maslan dan juga Syarif Samad didakwa di mahkamah, sedangkan Mas Ermiati, sedangkan Mustafa Muhammad yang telah melompat parti, walaupun nama dia sebelum tu disebut, tapi bila dia dilompat parti, dia tiba-tiba menjadi lembu suci. Ini jelas menunjukkan bahawa pendakwaan ke atas kepimpinan UMNO ialah pendakwaan terpilih. Dan bagaimana mungkin seorang yang menerima dana boleh didakwa di bawah AMLA? Dia memohon sumbangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi sumbangan kepada dia di atas keyakinan duit itu adalah sumbangan daripada negara Saudi Arabia. Surat pun ada, berdasarkan keyakinan bahawa ianya sumbangan daripada kerabat diraja Saudi. Surat ini telah diberikan kepada Governor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz untuk periksa sama ada betul ke ianya sumbangan daripada Pak Arab dan sumbangan daripada kerajaan Saudi. Dan selepas diperiksa, Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara Kroni Mahathir ini mengeluarkan 3 surat meluluskan supaya duit ini dibenarkan untuk dibawa masuk ke dalam negara. Kalau misalnya dia tidak dibayar 715 juta ringgit daripada Lau Tek Jo ataupun Jolo, tuan-tuan, adakah dia akan keluarkan surat membenarkan duit ini, mengesahkan duit ini tidak ada sumber haram, bukan daripada rasuah, salah guna kuasa ataupun aktiviti-aktiviti keganasan dan sebagainya? Tetapi adakah sehingga hari ini Zeti didakwa di mahkamah? Tak ada. Yang menjadi kambing hitam Datuk Najib, tuan-tuan. Jadi kena faham bahawa Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Yassin telah melakukan pendakwaan terpilih. Itu sebab dia tidak didakwa di mahkamah. Sama juga Presiden kamu ataupun pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Dia ketika dia mengurat
Nikaji. Dia tahu Nikaji ialah seorang isteri kepada claimant, seorang hakim. Tuan-tuan, dalam undang-undang Malaysia ni, mengurat isteri orang ajak ke katil ni, tuan-tuan, adalah satu kesalahan jenayah. Tetapi dia dilindungi oleh atur. Itu sebab dia tak menjadi kluster mahkamah. Tapi tunggulah sikit hari lagi, bila kita siasat 600 bilion yang dibelanjakan. Silap-silap geng-geng PAS pun akan terlibat sama, menjadi kluster mahkamah. Jadi janganlah hina orang sangat. Takut belum sempat kamu berkokok berderai-derai, ekor bergolomangan shit ni, lebih baiklah kamu diam, wahai Sanusi. Kalau kamu ni parti bersih tak apa juga. Hari ni kita tengok dia maki hamun orang yang posting. Sebab ada setengah-setengah, saya pun dapat video juga. Dia dijanjikan RM350 oleh PAS, tiba-tiba dapat RM100. Bila mereka keluarkan video ni di media sosial, Sanusi hari ni bukan main marah lagi. Di Tioman pula tu dia marah. Di Tioman kan. Ketika berceramah di Tioman, dia marah. Yang bagusnya tuan-tuan, dia mengaku dalam ceramah dia kata orang-orang yang mengundi Pakatan Harapan sanggup balik belanja sampai RM40,000 daripada Australia dan sebagainya, semata-mata nak mengundi Pakatan Harapan, langsung tak minta duit. Sepatutnya Sanusi ni tak boleh marah orang-orang yang upload gambar janji RM350 dapat RM100. Sebab apa dia tak patut marah? Sebab mereka ni lah golongan-golongan yang tidak ada moral. Pertama sekali, dari mana dia dapat duit sebegitu banyak untuk membayar pengundi-pengundi ni? Bagaimana Pakatan Harapan? Kita tengok Mukris Mahathir pun mengeluarkan kenyataan, menegur Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa kabinet ni rosak dan sebagainya, semata-mata kerana mengangkat kleptokrat. Mukris Mahathir sendiri, tuan-tuan, bertanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dari mana dia dapat duit sebegitu banyak? Dia dapat duit sebegitu banyak untuk membeli undi-undi. Dia patut jawab dulu. Jadi saudara, saya nak beritahu, Tan Sri Muhyiddin baik, begitu juga Sanusi baik. Sebelum mereka ni keluarkan kata-kata menghina orang lain, sepatutnya mereka ni malu, kerana mereka ni lah bapak rasuah paling dahsyat kat Malaysia hari. Kerana tak pernah dalam sejarah dunia gejala rasuah berleluasa melibatkan jutaan orang. This is first time ever, tuan-tuan. Kita lihat pengundi-pengundi luar dirasuah oleh pemimpin-pemimpin calon-calon pilihan raya Perikatan Nasional dan PAS. Kita lihat anak-anak muda Melayu dirasuah oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional dan PAS. Mereka patut malu kerana mereka merosakkan anak muda kita yang baru lagi belajar, baru lepasan universiti, baru habis sekolah, belum tercemar. Akhirnya semua terlibat dengan gejala rasuah. Angkara daripada manusia-manusia macam Sanusi dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Patut mereka malu sebelum mereka menghina orang-orang muda yang upload gambar kerana PAS cakap tak serupa bikin, janji nak bagi sekian banyak, dapatlah sekali RM100 je. Dia sebut RM50, jangan bohong lah. Kalau RM50, dia orang tak balik nak ngunding korang. Kita pun tahu ada setengah-setengah tempat pengundi sampai dapat RM500. Ada setengah-setengah tempat pengundi dapat RM250. Ada yang dapat RM300 satu undi. Kita pun tahu video yang dimuat naik RM350 dijanjikan, tapi lah sekali dapat RM100. Itulah mungkin video yang diperkatakan oleh Sanusi. Tapi dia kata budak-budak ni, dia kata orang muda ni RM50 pun nak berkira, RM50 kepala kotak dia. Ni dia kata Oman Adam penipu.
Nak tipu apa? Dah 3 dah video saya upload dalam Facebook saya. Video yang berlaku di Kedah. Kita lihat bagaimana mereka menggunakan dewan. Kita tengok bagaimana mereka mengagihkan duit menggunakan bangsal-bangsal. Kemudian ada video di Terengganu. Kita lihat lebay PAS ni. Suruh setiap seorang yang ambil duit ni, wallahi saya akan undi PAS, baru dia PAS duit. Nak tipu apa lagi? Saya minta tolong mulai malam ni, semua orang yang ada bukti Perikatan Nasional dengan PAS telah pun menggunakan duit membeli undi. Hari ni tolong post video-video tu di laman web, laman sosial tuan-tuan, dengan caption mudah saja. Perikatan Nasional beli undi. Dah cukup. Kalau nak buat komen panjang lebar lagi bagus, Tetapi kita kena beritahu, kita kena tanam dalam otak rakyat Malaysia bahawa mereka menang sampai 73 kursi bukan kemenangan yang bersih. Mereka menang kerana mereka merosakkan anak-anak muda kita dengan duit, tuan-tuan. Begitu dahsyat mereka membeli pengundi-pengundi muda ni, tuan-tuan. Ini kita kena beritahu, kita kena dedahkan. Dan selepas ini saya harap Menteri Dalam Negeri yang baru dan SPR minta tolong siasat mereka-mereka yang telah membeli undi ni. Jangan kita lepaskan. Kerana bila kita siasat mereka ni, kita akan akhirnya tahu dari mana mereka dapat duit sebegitu banyak untuk membayar pengundi-pengundi ini, tuan-tuan. Barulah kita tahu apa yang berlaku dalam tempoh darurat. 600 bilion yang dibelanjakan. Berapa banyak yang betul-betul dibelanjakan untuk rakyat, berapa banyak digunakan untuk bagi kepada kroni untuk direct nego project, berapa banyak kickback. Ini perlu disiasat, tuan-tuan. Tak boleh kita lengahkan. Kalau boleh sebelum pilihan raya negeri yang 6 buah negeri ni, buat cepat-cepat. Bagi dia orang pula berasa. Bagi dia orang berasa. Dia orang duk fitnah BN macam-macam dulu. Sekarang alhamdulillah, mereka pun mengaku Pakatan Harapan pun tak bagi duit. Dia pula mengaku. Tapi dia mengaku sikit lah. Dia kata RM50 je. Padahal saudara, banyak gila, tuan-tuan, duit yang dia belanjakan. Kalau setakat RM50 tak adalah undi swing begitu banyak, tuan-tuan. Dia juga tu, Sanusi juga kata bukan saja kerajaan ni luar tadi, tapi dia kata kerajaan ni kerajaan kleptokrat dan cawanis. Saya nak beritahu dengan Sanusi, kleptokrat ni tak payah cerita lah. Sebenarnya yang kleptokrat dan keparat ni ialah Perikatan Nasional dan juga PAS. Kerana mereka menyalahgunakan duit negara demi untuk memenangi pilihan raya yang lepas. Kita lihat mereka menggunakan duit dengan amat dahsyat di Melaka, mereka gunakan duit yang amat dahsyat di Johor. Tetapi yang paling dahsyat sekali, mereka beli undi. Mereka beli undi. Kalau Melaka dengan Johor ni tak nampak sangat beli undi tu. Lebih kepada mereka membelanjakan beratus juta ringgit untuk promosi, untuk sewa truk, untuk banner, billboard dan sebagainya. Tetapi kali ni beli undi. Bukan setakat billboard lagi, bukan setakat membeli influencer untuk mengeluarkan video-video dalam TikTok dan juga Instagram. Ramai yang mereka bayar. Dari mana dia orang ada kekayaan begini banyak? Ini mesti disiasat. Kita tak boleh biarkan. Sebab we got to put a stop on this. Kita kena pastikan sebelum pilihan raya negeri ni tak ada lagi parti-parti politik yang beli undi macam mana Perikatan Nasional dan PAS buat. Ini dua parti beli undi ni, parti Bersatu dengan parti PAS ni, kita harus hentikan. Apa macam cara sekalipun, we got to put stop. Kita kena stop benda ni. So, adakah ini ayat-ayat provokasi juga tu? Kalau nak cerita tentang
chauvinis. Saya nak tanya, bukankah Bersatu pernah bersama dengan DAP? Bukankah PAS pernah bersama dengan DAP? Yang belum cuba sekarang ni UMNO. Dan UMNO tak perlu takut dengan DAP. Kita lihat bila Bersatu bersama dengan DAP, berapa banyak kerusi diberikan kepada DAP. Hari ini kerusi yang DAP dapat cuma 4. Kerusi yang DAP dapat cuma 4. Daripada 28 orang menteri kabinet, hanya 5 berbangsa Cina. Hanya 1 orang berbangsa India. Apa lagi kita nak kata chauvinis? Ianya benar-benar menggambarkan komposisi kaum rakyat Malaysia. Proportionate. Apa lagi tak puas hati? Malu tau. Bila kabinet diumumkan, kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Anthony Loke. Dia kata sehari selepas keputusan pilihan raya, DAP membuat mesyuarat khas CWC, dan CWC membuat ketetapan mereka memberikan sokongan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dia boleh ambil semua sekali wakil rakyat daripada DAP dan putuskan nak kerjasama dengan siapa saja, mereka sokong tanpa syarat asalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat diangkat menjadi Perdana Menteri. Tengok solidariti DAP untuk Anwar Ibrahim. Kita rasa malu. Parti komponen kita sendiri mendesak supaya Presiden UMNO letak jawatan. Macam mana? Parti komponen kita desak Presiden UMNO letak jawatan. Lepas tu tak dapat jawatan dalam kabinet, bising. Fikirlah, siapa punya silap? Siapa suruh pergi? Dah tanda tangan, aku janji kau pergi bagi SD pada Muhyiddin. Betul tak? Jangan salahkan Presiden. Mestilah Presiden akan letak orang yang dia paling percaya dulu. Yang mana dia nampak goyang-goyang tu kemudian betul tak? Kalau ada lebih, mungkin dapatlah Timbalan Menteri. Kalau ada lebih, mungkin dapatlah JLC. Kena faham, bukan kerajaan ini kita kuasai sepenuhnya. Kita kena share. We got to share the responsibility. Ada orang tanggungjawab dia berat sikit, jadi menteri. Ada orang tanggungjawab dia ringan sikit, jadi Timbalan Menteri. Ada orang tanggungjawab dia ringan banyak sikit, jadi pengurusi JLC, jadi board of director itu dan ini. Jaga agensi itu, jaga agensi ini. Kena faham lah. Lain kali kalau nak semua sekali dapat merasa, buatlah kerja betul-betul sampai BN menang besar. Apa yang kita dah buat untuk pastikan Barisan Nasional menang besar? Yang itu kita patut tanya pada diri kita. What we have done for the party. Tak ada pula yang nak bising. Semua rasa macam tak bersalah. Kita pun rasa kita dah gagal. Kita bukan ada jawatan pun, bukan tanggungjawab kita pun nak pastikan BN menang ni. Tapi kita pun rasa bersalah. Walaupun kita ceramah tiap-tiap malam, kita buat tu buat ni untuk pastikan parti menang, tak menang. Nak buat macam mana? Kurang-kurang kita minta maaf juga. Ini dah lah tak minta maaf, tak deliver undi India, tak deliver undi China. Paksa pula Datuk Zahid letak jawatan. Mana datang otak dia orang? Lepas tu tak dapat jadi calon, tak dapat jadi menteri, marah. Tak boleh lah macam tu. Okey. Pergi soalan ke RPK ni tu Raja Petra dia ada keluar video, dia kata ada lagi Raja Petra ni, hidup lagi. Ada tu. Dia kata kerajaan ini bukan kerajaan perpaduan. Boleh Datuk jelaskan sikit tak? Sebanyak kali dia bagi tahu benda yang dia macam ni lah. Kerajaan ni kau nak panggil kerajaan apa pun tak apa. Cuma kena faham, bila kerajaan, satu orang pun tak boleh bentuk kerajaan. Maka Kebawah Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong mencadangkan supaya Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan.
Perikatan Nasional tidak mau menyertainya. Kalau Perikatan Nasional menyertainya, kemudian tuanku panggil pula Barisan Nasional. Barisan Nasional pun setuju menyertainya. Kemudian tuanku panggil pula Warisan. Warisan setuju menyertainya. Panggil pula KDM, panggil pula yang bebas, panggil semua sekali. Semua setuju menyertainya. Maka ianya dipanggil kerajaan perpaduan lah. Betul tak? Sekarang ni memanglah ianya bukan 100% melibatkan semua parti. Tetapi ianya sebuah kerajaan yang legitimate. Kerajaan yang mempunyai simple majority 112 orang. Walaupun Padang Serai kita belum ada keputusan, tak apalah, kita kira minimum 112 juga. Sekarang kita bukan setakat ada 112, kita ada 148. Kalau kerajaan Ismail Sabri nak panggil kerajaan ni keluarga Malaysia, adakah semua orang Malaysia ada dalam kerajaan ni? Tak ada juga, betul tak? Tapi dia boleh panggil kerajaan tu kerajaan keluarga Malaysia. Suka hati dia lah, dia nak panggil kerajaan tu kerajaan keluarga Malaysia. Zaman Muhyiddin, dia nak panggil kerajaan tu Perikatan Nasional. Sedangkan pada ketika itu tak ada pun register perkataan Perikatan Nasional. Later on baru dia registerkan Perikatan Nasional secara senyap-senyap dan tarik pas untuk menyertai Perikatan Nasional tanpa memaklumkan kepada kita. Kita dah sign piagam muafakat nasional dengan PAS. Tiba-tiba PAS curang, bentuk Perikatan Nasional duduk dalam satu political party ataupun political coalition bersama dengan bersatu. Hari ini kita belum tahu lagi apa nama yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bagi kepada kerajaan dia. Cuma sebutan kita kerajaan perpaduan, sebab inilah yang mula-mula dicadangkan oleh kebawah duli tuanku. Kalau katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil keputusan bahawa kerajaan ini dipanggil kerajaan perpaduan, maka kerajaan perpaduan lah ia. Kalau lepas ini dinamakan kerajaan ini sebagai Barisan Harapan, maka Barisan Harapan lah dia. Kalau lepas ni kerajaan ini dipanggil sebagai Harapan Nasional, maka Harapan Nasional lah ia. Terpulang. As for now, it is a coalition government. Ianya sebuah kerajaan campuran. Kenapa saya kata campuran? Sebab mereka ini masuk pilihan raya bukan di bawah satu entiti. PKR, Amanah, DAP, satu entiti bersama dengan Muda. Okey. Tetapi Barisan Nasional, dalam dia ada UMNO, MCA, MIC, PBRS, satu entiti, satu coalition. Jadi kita ada beberapa coalition, termasuk Parti Warisan, KDM dan sebagainya, GRS, GPS. Mereka ni semua bersatu mewujudkan sebuah kerajaan campuran. Sebenarnya hakikatnya ianya sebuah kerajaan campuran. Apa nama kerajaan campuran ni? Nak dipanggil kerajaan perpaduan ke, kerajaan Pakatan Nasional ke, ataupun kerajaan Harapan Nasional ke, selepas ini baru kita akan tahu. Rebranding ataupun branding ni belum ada, apa hala tuju kita selepas ni pun belum ada. Yang paling penting sekali, hari ini sudah angkat sumpah, hari Isnin akan ada mesyuarat khas kabinet yang pertama. Kita nak tumpukan perhatian untuk menyelesaikan beberapa perkara pokok yang perlu diperjelaskan kepada semua menteri-menteri, seperti mana yang Perdana Menteri cakap, bahawa selepas ini keadaan berubah, bukan macam dulu. Belanja kena jimat, semua kena make sure utamakan rakyat, bukan lagi berbelanja mewah macam dulu. Kita sekarang berada dalam keadaan krisis, nak berhadapan dengan banjir, nak berhadapan dengan krisis
makanan, dengan krisis kenaikan harga barang, dengan krisis mata wang. Alhamdulillah kita sudah mengukuh balik ringgit Malaysia ni. Kita harap lepas ni makin mengukuh, bursa saham Kuala Lumpur makin mengukuh, foreign direct investment akan kembali, domestic direct investment juga akan meningkat. Kita harap things will be better. Kita harap kadar pengangguran akan lebih merosot selepas ini. Raja Petra cakap juga, dia kata BN dengan Anwar ni menggunakan nama tuanku tu untuk menghalalkan nak cakap pasal kerajaan paduan itu. Ini bukan soal menggunakan nama tuanku. Raja Petra duduk kat Manchester, apa dia tahu? Yang berlaku di istana ialah kedua-dua belah pihak. Pihak yang mempunyai undi paling banyak, 82 kursi, iaitu Perikatan Nasional, dipanggil. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pergi ke istana bersama Datuk Seri Saifuddin Nasution. Tetapi di peringkat mereka yang mempunyai undi kedua terbanyak, tuanku telah memanggil si Muhyiddin Yassin bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi. Sebab mereka ni dua blok yang berbeza. Dan blok Haji Hadi sebenarnya lebih banyak daripada blok Muhyiddin. Sebab ada orang PAS bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Tetapi di Kelantan, PAS bertanding atas tiket PAS. Bersatu pun bertanding atas tiket PAS. Itu dah jadi dua blok. Ini yang goblok-goblok ni tak faham. Ini satu lagi mistake yang diorang buat, yang menyebabkan sebenarnya mereka mengecilkan. Mereka tak boleh kata mereka menang 73. Mereka tak boleh kata Perikatan Nasional menang 73. No, that is very wrong. Sebenarnya undi yang menang atas tiket Perikatan Nasional berbeza dengan undi yang menang atas tiket PAS. Tak sama. Watika Perikatan Nasional ditandatangani oleh Muhyiddin. Watika PAS ditandatangani oleh Haji Hadi. Dan bila tuanku titah supaya mereka berdua ni bersatu, Muhyiddin tolak, Datuk Seri Anwar Ibrahim terima. Jadi apa benda yang dia kata kita menggunakan nama tuanku? Memang tuanku suruh mereka berdua berpakat, dua entiti berpakat. Tapi Muhyiddin menolaknya. PAS tak cakap apa, dia jadi Pak Angguk je lah. Betul tak? Selama hari ni pun, walaupun dia menang lagi banyak kursi, tetapi dia tak boleh memimpin. PAS tidak ada keupayaan memimpin. PAS hanya jadi Pak Turut kepada Muhyiddin Yassin. Dia tak peduli. Muhyiddin Yassin ni laki bini orang ke, bini dia ke, dia tak boleh nak beza kan. PAS tak peduli. Lepas tu pandai cakap orang lain luar tabir. Jadi kita nak beritahu dengan Raja Petra ni, balik Malaysia lah. Berhadapan dengan tuduhan-tuduhan di mahkamah dulu. Dia pun lupa dia ni kluster mahkamah. Bukan setakat kluster mahkamah, dia ni kluster bankrupt. So tak payah cerita banyak lah. Saman pun tak guna orang macam ni sebab dah bankrupt. Bolehlah dia bising, bolehlah dia bercakap macam-macam. Okey. Hello. Tanya pasal Hamzah Zainuddin pula tu Ya. Hari ni dia gelarkan kerajaan ni kerajaan kalut tu. Lepas tu dia kata dia juga terima call daripada kawan-kawan dia daripada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Ada beberapa orang daripada MPBN ni yang menyatakan perkara sama. So pandangan tu. Sebenarnya yang kalut sebenarnya Hamzah. Dia kalut nak masuk BN tak dapat. Kemudian dia kalut. Hari ni nak bagi nasihat, tips pula kepada Saifuddin Nasution. Itu yang aku macam nak minta nyawa dengan Datuk Seri Saifuddin nya, macam takut ada benda-benda yang terbongkar kat KDN tu. Jadi kita nasihat dengan Datuk Seri Hamzah ni tak payah kalut dah.
Bukan semua orang perangai macam pemimpin Perikatan Nasional, macam Mahathir dengan Muhyiddin. Bila dapat kuasanya terus nak mengamalkan politik dendam. Tak semua orang macam tu. Jadi dia tak payah nak kalut. Relax. Kalau ada rezeki dia, selamatlah dia. Kalau dia ada buat benda-benda salah dekat KDN tu, kalau dah terbongkar nanti, takut dia pun menyertai kluster mahkamah ni. Buat sementara waktu, tenang. Jangan kalut. Okey? Syedan Kasim kata orang-orang kanan UMNO Ada lagi Syedan Kasim. Dia kata orang kanan-kanan UMNO dipinggirkan. Sebenarnya dia mengenang nasib kawan-kawan lama dia, sama-sama geng pengkhianat dia, yang sepatutnya dapat kursi menteri, tak dapat. Macam mana kita nak bagi mereka ni kursi menteri? Yang setia pun ada tak dapat. Kena ingat tau, Datuk Seri Ahmad Maslan tak dapat kursi menteri ni. Dia Susah Agung UMNO. Siapa lebih layak? Dia lebih layak ke Syamuddin Tun Nusin lebih layak? Ni Datuk Seri Samsul Anwar Nasara. Dia orang yang pertama sekali bila Datuk Seri Zahid menitahkan mengarahkan supaya menteri-menteri daripada UMNO meletakkan jawatan. Dia orang pertama letak jawatan. Dia dapat tak menteri? Tak dapat. Kalau dia tak dapat, macam mana Isyamuddin nak dapat? Betul lah. Isyamuddin orang pertama yang mengarahkan 10 orang memberikan SD kepada Muhyiddin Yassin. Kita dah ada akta anti lompat parti. Pengkhianat bangsa ni, daripada 2018 buat perangai sampai hari ni tak selesai. Tak selesai lagi. Apa nak jadi ni? Dulu dia jugalah, dia dah dapat jadi pemangku timbalan Presiden UMNO. Suruh tanding timbalan Presiden, tak nak bertanding, masuk gua. Patut pujuk pula wakil rakyat UMNO ni untuk menyertai Bersatu. Lompat. Kemudian Sabah, habis jahanam UMNO Sabah. Ketua-ketua bahagian semua keluar UMNO, menyertai Bersatu secara beramai-ramai. Last kali ketua wanita kena ambil alih jadi ketua bahagian, ketua timbalan naib, ketua pemuda pun ada yang ambil alih jadi ketua bahagian. Terkontang kanting UMNO Sabah dibuat Dek Syamuddin Tun Nusin. Dah buat perangai macam tu, Datuk Zahid bagi lagi peluang jadi calon pilihan raya, harap dapat berubah lah. Geng-geng dia pun dapat juga jadi calon. Bukan kita tak tahu geng-geng ni siapa, kita tahu. Saya pun pelik juga kenapa dia orang ni boleh jadi calon lagi. Tapi lepas pilihan raya buat lagi. Macam mana? Kau ingat kita ni suka ke balon sama-sama parti ni? Kita hilang kawan tau. Kalau ikutkan aku pun tak nak balon. Aku pun tak suka nak cerita pasal Isyamuddin, nak cerita pasal 10 orang ni. Tak nak. Tapi nak buat macam mana? Parti dah buat pembersihan. Geng-geng khianat ni pun banyak dah kita gugurkan pun. Masih ada lagi 10 orang bagi SD kepada Muhyiddin. Apa nak jadi parti kita ni? Hari ni dengan duit Muhyiddin, dengan duit Syam, dengan duit beberapa orang lagi, mereka dah merancang nak ambil alih UMNO dalam pemilihan UMNO akan datang. Takkan kita nak diam? Takkan kita nak biarkan mereka ni ambil alih parti, kemudian heret parti ni bersama dengan Bersatu? Lepas tu apa jadi dengan UMNO? UMNO menang 26 kursi. Engkau berkawan dengan parti PAS, berkawan dengan parti Bersatu, apa jadi pada UMNO? We are not going to be able to contest in that 73 seats. Habis kuat pun, UMNO hanya boleh pertahankan 26 kursi ni
Dan 18 kursi yang PKR menang, kawasan Melayu di bandar kebanyakannya. Dan PAN menang ataupun Amanah menang. 18 kursi ni. Dengan kedudukan UMNO hanya menang 26 kursi, kedudukan mereka menang 73 kursi. Agak-agak daripada 18 ni, berapa UMNO dapat? Habis kuat 3-4 kursi. Maknanya UMNO tinggal 30 kursi saja bertanding dalam pilihan raya umum ke-16. Nak mampus kita nak kerjasama dengan Bersatu. UMNO ada 191 bahagian. Tutuplah UMNO bahagian lain. Tinggalkan 30 je. Fokus 30 je. Sebab dah tentu-tentu kita tak boleh bertanding di kawasan tu. Jadi macam mana PAS ditunggangi oleh Bersatu, macam itulah jentera UMNO di peringkat bahagian akan ditunggangi oleh Bersatu akan datang. Kita hanya akan jadi jentera pilihan raya kepada Bersatu dan PAS. Nak tengok benda ni berlaku. Itu kadang-kadang saya tak faham. Ada orang-orang UMNO masih lagi marah. Kenapa kita boleh kerjasama dengan DAP? Saya nak beritahu, DAP ni bertanding kawasan UMNO ke? They are not going to contest any of our seats. Kita akan bertegas, akan datang. DAP, you fokus jaga masyarakat Cina. Tak payah bertanding kawasan Melayu. Tapi kalau tempat Cina, dia nak letak calon Melayu, tak ada masalah, itu hak dia. Betul lah. PKR, mungkin dia akan bertanding di kawasan Melayu Bandar. Kemudian kita agihlah kursi-kursi kita. Mungkin bagi PAN sikit, bagi PKR. Kalau kita nak pergi bandar 1-2 orang, kita tukar, switch, swap. Apa masalah? Yang penting, kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan, kita akan bertanding lagi banyak kursi. Kita boleh pulihkan peluang nak rampas 73 kursi yang dimenangi oleh PAS dan PKR ni Bersatu tu ada. Peluang UMNO nak dapat balik, menang balik kawasan tu ada. Tambahan pula hari ni UMNO, walaupun kita kalah kali ni kerana duit-duit, kerana fitnah mereka, dan kerana mereka berjaya meyakinkan pengundi-pengundi bahawa kalau undi BN, Anwar jadi Perdana Menteri. Akhirnya jelas terbukti kerana tak undi BN, last kali Dato' Seri Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Tapi nak buat macam mana? Ada juga yang bingai, percaya cakap Muhyiddin, percaya cakap PAS. Itu yang bagi undi banyak kepada Perikatan Nasional. Ditambah pula ada pula duit. Hancur lebur. Mereka tak fikir bahawa mereka sedap dapat duit ni, mungkin boleh tahan 5-6 hari, tetapi mereka korbankan masa depan untuk 5 tahun akan datang. Cuba bayangkan lepas ni, parti yang mempunyai keahlian orang Melayu paling besar bergabung dengan parti yang mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu paling besar. Dua buah parti ni bergabung, InsyaAllah kita boleh menang besar di mana-mana kursi yang kita tandingi. Kalau mungkin ada masalah pun di kawasan yang Melayu lebih daripada 90%, macam di Kelantan, mungkin ada di Terengganu sikit, ini susah. Tetapi kalau kita campurkan keputusan parlimen baru ni, campurkan undi BN, campur dengan undi PH, campurkan, tengok undi tu lebih banyak tak daripada undi Perikatan Nasional. Kalau undi itu lebih banyak daripada Perikatan Nasional, kawasan-kawasan itu adalah kawasan yang mana UMNO PH mempunyai potensi untuk menang besar. Bukan setakat UMNO boleh menang lebih banyak kursi Melayu, PH juga boleh menang lebih banyak kursi bukan Melayu. Ini kena faham. Okey? Okey, dalam Twitter Adi Awang 5 jam yang lalu dia kata, kerajaan yang ditubuhkan ini merupakan sebuah kerajaan yang rapuh atas faktor tidak cukup jumlah majoriti tu. Jadi kerajaan sekarang rapuh tak cukup majoriti. So apa Datuk ni? Dia macam inilah, kadang-kadang orang tua ni dia dah sama macam Mahathir Mohamad. Cuba kita tengok macam mana tak cukup jumlah majoriti.
pertama sekali PH solid 82 kursi. Agak-agak ada tak 1-2 orang daripada PH ni yang jadi bangsa pengkhianat macam Hishamuddin Tun Hussein? Tak ada. Ada tak 82 orang ni bagi SD kepada Muhyiddin Yassin? Ada? Tak ada. Ada tak 82 orang ni meracau tak dapat jadi menteri? Ada? Tak ada. Ada puak-puak DAP dapat hanya 4 kursi, mereka bising? Ada? Tak ada. Malah mereka kata tak dapat jadi menteri pun mereka tak kisah. Janji Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kualiti macam ni kita pun tak ada. Kita pun ada bising-bising sikit. Betul tak? Malu kita tahu. Malu kita. Kalaupun ada yang tak puas hati belah kita, habis kuat 10 orang. Kita ada 148. Katalah 10 orang ni masa undi percaya ni buat kerja gila. Buat kerja gila. Kita hilang 10 undi. Katalah ada yang nak jadi menteri 1-2 orang ni, buat hal lagi, hilang lagi 3. Kita baru hilang 13 undi. GRS, kita tahu dalam dia ada Perikatan Nasional, mungkin boleh dipengaruhi. Tetapi kena ingat, kalau mereka buat hal, bila-bila masa warisan boleh bergabung dengan BN di Sabah, kita boleh angkat. Kita boleh angkat Boh Mokhtar menjadi ketua menteri. Betul tak? Kursi menteri yang dah diberikan kepada GRS boleh diberikan kepada Syafiq Hamdan. Tak ada masalah. Mereka akan fikir 10 kali. Tetapi katalah worst case scenario, I don't think this will happen, tapi worst case scenario, dia dapat lagi 6 kursi. Maknanya mereka dapat 19 kursi. Siapa lagi? GPS peringkat awal memang menyokong. Sebab apa mereka menyokong? Sebab mereka ingat BN ikut. Mereka ditipu oleh Muhyiddin. Mereka ingat BN menyertai. Dia tak tahu BN tak menyertai. Yang menyertai Muhyiddin hanya Hishamuddin dengan 10 SD dia. Kena faham tu. Dan bila mereka menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, 13 orang dalam GPS menyatakan mereka tak nak bersama dengan PN kerana tak nak bersama dengan PAS. Mereka akan hilang undi masyarakat bukan Melayu di Sarawak. Worst case scenario, ada 10 orang. 10 orang ni pun saya nak beritahu, mereka dah menjadi timbalan Perdana Menteri. Buat kali pertamanya mereka menjadi timbalan Perdana Menteri. Kenapa mereka nak beri sokongan pada Muhyiddin? Katalah tiba-tiba ada jugalah yang hilang akal. Mereka dapat lagi berapa ni? Katalah 10 lah. Worst case scenario 10 lah. Kita bagi tu 10. 19 campur 10 29. Betul tak? Kita masih ada lagi 119. Ada lebihan berapa kursi? Ada lebihan 7 kursi. So apa benda dia awang ni merepek? Ada orang merepek apa ni? Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya diadakan undi percaya. Hadiah awang ni lupa ke? Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berani mengadakan undi percaya, maknanya he is very confident that he got the number. Dia yakin dia ada the numbers. Tetapi yang tak berani nak berhadapan dengan undi tak percaya atau undi percaya sehingga lockdown satu negara ni, siapa? Abah kau. Betul tak? That's the reality. Okay? Please. Apa
UMNO perlu buat untuk memberi kefahaman kepada kaum B? Kenapa UMNO bekerjasama dengan PAB? Saya minta hari ini ke pimpinan UMNO, khususnya Biro Penerangan UMNO, hari ini kena turun ke setiap bahagian memberikan penjelasan kenapa kita kena bekerjasama dengan PH dan bukan bekerjasama dengan PS. Orang UMNO ni perlu diberikan kefahaman dulu. Dan seterusnya, kita kena buat lebih banyak lagi talk show ataupun majlis penerangan town hall bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan. Biar kedua-dua belah pihak yang sebelum ini dah menjadi musuh berpuluh tahun ni faham apa kelebihan bila mereka bersatu, apa kelebihan bila mereka bekerjasama. This is a win-win situation. Ini sebuah kerajaan perpaduan yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Pihak bukan Melayu untung, pihak Melayu untung. We are going to end racism. Kita akan menang lebih banyak kursi daripada dulu. Pakatan akan menang lebih banyak kursi. UMNO akan menang lebih banyak kursi. Jadi apa benda yang kita nak takut? Ada yang takut, oh nanti jadi macam peristiwa 22 bulan. Come on. Kita pun belajar melalui kesilapan kita. Bila kita kalah tahun 2018. Takkan Pakatan Harapan tak belajar melalui kesilapan mereka bila mereka hanya berkuasa 22 bulan. They also learn from their mistake. Diorang pun belajar daripada kesilapan mereka. Mereka takkan buat kenyataan-kenyataan yang akhirnya boleh menyebabkan kerajaan itu runtuh. Kenyataan yang kononnya dikeluarkan oleh Ngah Komeng itu kenyataan lama. Hari ini takkan Ngah Komeng nak keluar kenyataan macam tu. Dia dah tahu kalau dia keluar kenyataan macam tu, dia tarik sokongan. Contohnya lah, ini cerita lama, dia nak tarik sokongan kalau tak iktiraf UEC. Last kali kepentingan Cina dalam kerajaan pun dia tak boleh jaga. Lebih buruk kalau puak-puak PAS dengan Bersatu dapat kuasa, dia akan lakukan penawar terpilih ke atas pemimpin DAP macam dulu. Dia kenakan ke atas Syed Saddiq, kenakan ke atas Lim Guan Eng. Nak tengok benda tu berlaku? Mereka pun tak nak benda tu berlaku. Bukan kita pun dah serik dengan Bersatu dengan PAS. Mereka pun tak nak dianiaya oleh Bersatu dan PAS juga. They are going to be much more tolerant after this. Dia orang akan lebih bertolak ansur. Tengok dari segi kabinet pun. Mereka akan lebih bertolak ansur. Jadi sabar. Ada yang risau, oh ini lepas ini akan ada, cepat je dia ni, lepas ini akan ada pilihan raya PBT. Ingat UMNO tunggul kayu ke dalam tu? UMNO ada 6 orang menteri tau. PKR ada berapa? 7 8 orang menteri. Habis GRS ada 3 lagi. GRS ada 3. GPS ada 3. GRS pun ada. APCO pun ada. Ramai lagi ada. So apa kita nak takut? Apa kita nak takut? Setiap keputusan hari ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah kata dah, hari Senin ni salah satu agenda dia nak memastikan menteri ni tak boleh buat kenyataan-kenyataan sesuka hati macam dulu. Semua kenyataan kita dah mencadangkan itu hari supaya ada strategic communication unit ataupun STRATCOM. Maknanya sebelum buat keputusan besar, bincang dulu apa implikasi terhadap keputusan-keputusan yang nak diambil. Jadi bila setiap keputusan besar tu sudah masuk STRATCOM, kalau keputusan tu walaupun kita tahu ianya akan memberikan impact negatif, rakyat akan marah dan sebagainya, setidak-tidaknya kita boleh buat mind conditioning lebih awal. Bila kita buat mind conditioning lebih awal, maka rakyat akan difahamkan. Contohnya dulu masa BN, mereka umum je kita akan pasang AES.
mengamuklah orang. Tapi kalau kita explain, kita ada beberapa kawasan yang sangat bahaya, banyak kemalangan maut. Terpaksa kita pasang AES ni. Dan sebelum kita pasang AES ni, beberapa kilometer sebelum AES ni, kita beritahu depan ada kamera. Dan dekat lagi, ada lagi satu papan tanda. Dan beberapa papan tanda, baru ada kamera tu. Kita dah beritahu depan tu ada kamera. Kau nak kena bayar RM300 ni. Kau perlahankan. Kalau tak nak perlahankan juga, kau kena bayar RM300, tak apa lagi. Kau kena bayar RM300, tak apa lagi. Takut kau mati kat Seleko tu. Tapi kalau dia tak nak pakai otak, dia masih nak langgar, kau bayar je lah AES tu. Yang kau bising bersama. Setidak-tidaknya, we already explain to the public. Kita dah jelaskan. Jadi orang boleh faham. Sebelum pasang kamera, depan tu dah beritahu, depan ada kamera, kau langgar juga. Memang bodoh. Cakap apa lagi? Tapi kalau kita explain, orang pun tak marah. Ada benda-benda, keputusan yang tak popular, kita kena buat for the betterment of the country. We got to do it. Memang tak popular, tapi kena buat juga. Tapi sebelum kita buat, kita kena buat mind conditioning. Kita explain, kita educate the public. Gunakan media sosial, gunakan media elektronik, gunakan media akhbar. Ada lagi esok khabar? Ada lagi. Ruang iklan semua, explain, barulah orang faham. Okey, ada lagi? Okey, Tok. Tok minta ulas sikit, Tok. Mengapa dua ketua parti MIC dan MCA tidak tersenarai dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim? Rasanya kita dah explain dah. Kita kena faham bahawa ini adalah kerajaan campuran. Daripada kerajaan campuran ini, UMNO, BN hanya dapat 6 kerusi. Sudah pastilah bila 6 kerusi, MCA hanya ada 2 kerusi, MIC hanya ada 1 kerusi. Kalaupun MCA dan MIC akan berada dalam kerajaan, mungkin setakat level Timbalan Menteri. Sebab Susah Agung UMNO pun tak bertanding, tak jadi menteri. Orang yang dulu jadi menteri, kita suruh berhenti, dia orang pertama berhenti pun, Datuk Seri Samsul Anwar Nasrallah pun, dia pun tak dapat jadi menteri. Jadi kena faham. Betul? Ada juga yang dapat offer jadi menteri, tapi dia tak nak kementerian tu. Dia nak Kementerian Kewangan juga. Jadi macam mana nak buat? Nak tolong macam mana? Kementerian apa ni kita tak boleh pilih. Ini dah berlaku dulu. Dulu ada seorang Menteri Kewangan kedua, nama dia Husnian Nazlah. Husnian Nazlah. Dia daripada Menteri Kewangan kedua, bukan ada kuasa mutlak. Menteri Kewangan kedua. Masih lagi yang berkuasa Menteri Kewangan pertama. Datuk Seri Najib bagi dia peluang untuk mengetuai satu kementerian secara bersendirian. Jadi menteri penuh. Bukan menteri nombor 2. Jadi menteri KPKT sebab dia di Tambun. Tambun ni banyak kawasan penduduk flat, orang-orang apa dipanggil peneroka bandar semua sekali kan. So dengan pengalaman yang dia ada, dia boleh dipanggil menjaga KPKT dengan baik. So bagi jawatan Menteri KPKT tak nak ambil. Itu yang tiba-tiba norma yang dah dibagi Tan Sri Patut Pencen tiba-tiba dapat jadi Menteri KPKT. Sebab Husni tolak. Jadi dah ada pengalaman macam tu. Patutnya kalau kita diberikan peluang, ambil sajalah. Betul tak? Jangan demand. Janganlah demand. Bila tak ambil, maka
kena cari calon lain. Itu sebab ada yang dapat senator, kan? Dia ambil jadi senator, kemudian diberikan tanggungjawab yang berat. Contohnya Datuk Seri Dr. Zamri Kadir. Tanggungjawab dia bukan semua orang boleh buat. If we want to send someone to be the foreign minister, we got to make sure that he can speak English fluently. He must have the knowledge. Dan Datuk Seri Zamri Kadir ada knowledge. Orang yang berpengalaman, pernah menjadi menteri besar. Dulu saya kenal dia daripada dia Saudes lagi. Dia ada satu institusi think tank. Memang bab international punya apa ni, Knowledge, polisi apa semua, memang dia tahu. So he is the best man for it. Ada juga orang marah juga, kan? Kena faham lah, berilah keyakinan kepada Presiden Parti. Dia tahulah apa dia nak buat. Bukan dia pilih orang buta-buta, bukan dia pilih orang buta-buta. Kalau boleh Dr. Ashraf Wajidi pun dia nak letak dalam kabinet. Tapi nak buat macam mana? Dia dah pakai kuota apa ni, senator dia. Ini pun ramai orang tanya saya juga, kenapa Ketua Muda tak ada dalam kabinet. Kena faham, dia dah pakai kuota dia. So mungkin dia akan diberikan GLC, dia akan diberikan tempat yang membolehkan dia meneruskan gerak kerja dia untuk menjaga pemuda. Ini kena faham, bukan senang. Semua orang hari ini mencari Presiden UMNO. Hari semalam saya dengar cerita rumah dia ramai. Hari ni pun walaupun dia meeting pun rumah dia ramai juga. Kat apa, Yayasan Al-Falah tu kan. Okey. Ya. Din Pago kata Anwar ada prinsip tata kelola yang baik dengan melantik orang yang ada kes mahkamah. Siapa? Din Pago cakap. Din Pago tadi dah jawab. Okey. Lepas tu dia kata Anwar juga menjual maruah negara semata-mata nak jadi Perdana Menteri. Macam mana? Anwar, dia kata lah, Anwar juga menjual maruah negara semata-mata nak jadi Perdana Menteri. Apa benda yang Anwar jual maruah negara? Ya, salah satunya sebab dia melantik orang yang Zahid lah. Okay. Dia macam ni lah, puak-puak baruah Perikatan Nasional ni. Kadang-kadang aku dah geram ni kan. Cubalah kita pakai otak sikit. Dia nak kerjasama dengan BN. Kalau BN sokong dia itu hari, maknanya dia kerjasama dengan kleptokrat jugalah. Betul lah? Atau dia kerjasama dengan kelompok yang diselamatkan oleh mereka, diselamatkan oleh Mahathir ketika Mahathir berkuasa, tidak didakwa di mahkamah. Kena faham ni, didakwa di mahkamah bukan bermakna seseorang itu kotor. Tidak didakwa di mahkamah bukan bermakna seseorang itu bersih. Di zaman Law of the Jungle Mahathir dan Muhyiddin, kita lihat contoh macam Datuk Zahid, tak ada kes mahkamah. Tapi bila dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir, diarahkan untuk bubarkan UMNO, sertai bersatu. Bila dia tak nak, baru ada sampai 87 pertuduhan. Kalau ketika itu dia ikut macam Mustafa Muhammad, dia ikut macam Mas Ermiati, dia ikut macam 16 orang yang melompat menyertai bersatu, ada tak ada kes mahkamah? Boleh kita katakan dia bersih? Itu kita kena faham. Pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid ialah bukan hanya malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat, bukan hanya selective prosecution, pendakwaan terpilih, ianya juga ialah politically motivated prosecution, pendakwaan yang bermotifkan politik. Ini jelas, tanpa kompromi. Kita pun minta geng-geng Pakatan Harapan ni, cukuplah, berhentilah main cerita ni. Kalau nak bersama, kita nak pergi jauh ni. Kita bukan nak hanya kerjasama untuk tempoh 5 tahun, lepas 5 tahun nak berperang balik. Kalau ada otak fikir macam ni, jahanam parti kita. Jahanam. Sebab mereka akan start bersaing. Hari ni kita tak perlu bersaing dengan PKR, dengan DAP. We are going to complement each other. Kita nakkan undi,
Bukan Melayu mereka. Mereka nakkan undi Melayu kita. So, kita akan kerjasama dan akan win-win situation. Akan untung, sama-sama untung. So, apa masalah? Bila kita duduk bersama, dua buah parti besar orang Melayu dengan bukan Melayu, kepentingan Melayu terjaga, kepentingan bukan Melayu juga akan terjaga. Semua orang akan hidup aman damai. Hak istimewa orang Melayu akan dipelihara, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan akan dijaga, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan dijaga, kedudukan Raja-Raja Melayu akan dijaga. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah beri jaminan tidak akan ada. Ini antara benda yang pertama ditanya oleh Raja-Raja Melayu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa struktur Raja-Raja Melayu tidak akan diganggu-gugat. Kalau ada orang cuba nak runtuhkan institusi diraja, kita UMNO akan pertahankan. Apa nak takut? Kita bukan parti kecil macam Bersatu dulu. Telur mereka dipegang. Tidak. Kita tak begitu. Sama juga dengan PAS. Kita tak begitu. Mereka dulu jadi Pak Turut. We are not going to be like that. Kita akan pastikan bahawa mereka akan hormati apa yang telah dipersetujui dalam kontrak sosial. InsyaAllah. Percaya dengan kita. Kalau sekerat jalan kita gagal menggalas tanggungjawab ini, pilihan raya 2006, pilihan raya ke-16, singkirkan kita. Habis kita. But we are here to serve the rakyat. We are here to stay as the government. Dan kita nak pastikan kerajaan selepas pilihan raya umum 2016 adalah kerajaan yang lebih stabil, lebih kuat dan lebih merangkumi keseluruhan rakyat Malaysia, insyaAllah. Okey, ada lagi? Okey tu, serangan Muhyiddin terhadap kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim tu. Ya. Dia adalah lebih tertumpu kepada serangan kepada Presiden UMNO sebenarnya tu. Dia kecewa kerana Presiden UMNO tak nak muka dia. Kita beritahu dengan Muhyiddin ni, move on lah. UMNO tak nak kau. Yang nak engkau mungkin H2O seorang ya, dengan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. UMNO lain dah serik dah. Itu sebab bila ada kuasa jangan zalim. Bila orang dah maafkan kau, bagi peluang pula kau jadi Perdana Menteri, walaupun parti kau ni lebih kecil daripada parti kita ketika tu. Kita dah bagi jadi Perdana Menteri, janganlah bully kita. Janganlah tahan duit kita. Janganlah sumbat pemimpin kita dalam penjara. Kalau kau nak bunuh kita, takkan kita nak biarkan diri kita ditanam. Punca kita tolak dia kerana kita dianiaya, dibuli, ditikam belakang. Takkanlah kita nak membodohkan diri kita bagi peluang orang macam ni untuk jadi Perdana Menteri lagi sekali. Baik kita bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita belum tahu lagi sama ada dia ni akan bully kita ke tidak, akan aniaya kita ke tidak. Tetapi sebagai seorang yang pernah dianiaya, seorang yang pernah terpisah dengan keluarga lama akibat dipenjarakan oleh musuh politik dia, mungkin dia akan lebih berhati-hati sebelum menganiaya orang lain. Mungkin sebelum dia penjarakan seseorang, dia akan fikir tentang anak bini orang tu yang tak bersalah. Mungkin dia akan menjadi pemimpin yang lebih baik, lebih adil. Kita tak tahu. So UMNO ada dua pilihan. Nak pilih manusia zalim yang dah teruk kerja kita dengan orang yang kita tak tahu macam mana. Mungkin Datuk Zahid dia lebih tahu siapa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka dia lebih yakin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu hak dia. Aku pun walaupun sebelum ni kita ceramah bermati-matian tak nak dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi bila UMNO diberikan dua pilihan, apa pilihan kita ada? Pilihan kita hanya dua manusia ni. Nak letak Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri atau letak Muhyiddin yang kita dah kena teruk dah dengan dia.
sudah pasti kita akan elak daripada Muhyiddin. Sudah pasti kita bagi peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk buktikan. Dan dia pun hari ini dah 75 tahun. Sudah pasti dengan asam garam kehidupan yang dia dah lalui. Sudah pasti dengan pelbagai pancaroba, pelbagai ranjau dan duri ini, dia akan lebih berhati-hati. Dan dia dah lihat bagaimana kerajaan boleh tumbang. Kerajaan boleh jadi tidak stabil. Kerajaan campuran ni memang tak stabil. Boleh jadi tak stabil sekiranya tak dijaga semua orang. Kalau sekerat jalan dia dah rasa dia kuat, dia buat macam Muhyiddin, dia nak bunuh kita. Kalau dia berfikir begini, akhirnya dia juga yang akan tumbang. Betul tak? Dia belajar banyak daripada pengalaman Mahathir. Dia belajar banyak daripada pengalaman kesilapan Muhyiddin. So kita ni kalau orang cerdik, kita tak belajar kesilapan orang dan ulangi kesilapan itu. Orang cerdik, dia tengok kesilapan orang, dia elak daripada mengulangi kesilapan, dia hasilkan formula-formula yang lebih baik untuk mencapai kejayaan. Ini orang cerdik. Ini kena faham. Okey? Ada lagi? Dah sejam lah ni. Sejam. Tok, satu lagi Tok. Ni banyak orang tanya ni Tok dalam komen ni. Dia kata bila nak lantik Timbalan Menteri? Itu kena tanya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tok, ada orang tanya tu, adakah kabinet ni dikecilkan disebabkan kedudukan kewangan tu masih lagi belum diakui gitu? Salah satu sebab kenapa kabinet ini dikecilkan, bukan kecil banyak pun, daripada 32 buah kementerian menjadi 28. Maknanya kita buang 4. Sebabnya, saya rasa salah satu sebabnya ialah untuk penjimatan. Penjimatan. Kita tak nak belanja. Sebab bila ada 4 kementerian tambahan, kena ada 4 KSU, kena ada 4 bangunan kementerian HQ, kena ada 4 susun politik, kena ada 4 menteri tambahan, kena ada kurang-kurang pun 4 timbalan menteri. Macam-macam lah, SUSK dan sebagainya. So belanja tu banyak.